Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid ustaz semua. InsyaAllah hari ini kita akan memulakan pembelajaran kita seperti biasa. Sebelum itu mari kita menandatangan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul seperti biasa untuk kita menjalankan tanggungjawab kita, iaitu belajar seperti biasa. InsyaAllah hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam, okey, berdasarkan tajuk adab, iaitu keluargaku sayang. Okey, kita baca dan kita sebut tajuknya bersama-sama, keluargaku sayang. Okey, keluargaku sayang, keluargaku sayang. Kalau kita dah baca tentang keluarga ni, maknanya kita nak bercerita tentang keluarga lah. Okey, hari ini ada adab tentang keluarga, apa akibat dia kalau kita tidak beradab dengan keluarga. Okey, dan sebagainya. Okey, kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Baik, kita akan baca bersama-sama tentang maksud keluarga. Okey, Ustaz Arab, awak akan ikut bacaan bersama-sama. Ustaz akan tanda mana perkataan yang Ustaz dah baca. Okey, baca dulu maksud dia yang dekat atas. Okey, maksud keluarga. Okey, sekali lagi, maksud keluarga. Sekali lagi, maksud keluarga. Okey, Ustaz baca perkataan yang berwarna biru. Pengertian keluarga tu apa? Okey, kita baca bersama-sama. Keluarga ialah orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Okey, sekali lagi. Keluarga ialah orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Sekali lagi, keluarga ialah orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Keluarga tu bermaksud orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Pertalian darah dengan kita. Siapa? Ibu ayah kita, adik-beradik kita, datuk nenek kita. Okey, itu maksud dia keluarga. Okey, keluarga di sekeliling kita. Okey, keluarga di sekeliling kita. Ibu ayah kita kena hormat. Dengan adik-beradik kita kena sayang. Okey, sayang adik, sayang abang, sayang kakak. Okey, kita kena sayang. Kalau ada atuk nenek, hormat dengan atuk nenek. Okey, siapa yang tinggal dengan atuk nenek dia? Okey, sama tarafnya macam dia kena hormat dengan ibu dan ayah dia. Sama. Okey, ataupun dalam rumah tu satu keluarga yang besar. Okey, ada awak, adik-beradik awak, ibu ayah awak, atuk nenek awak, ada pak cik, mak cik awak pun mungkin duduk sekali. Okey, kena hormat sama. Okey, kena hormat satu keluarga. Itu maksudnya keluarga. Okey, keluarga ni satu pertalian yang cukup. Okey, ada ibu ayah, ada adik, ada abang, ada kakak, ada atuk nenek. Okey, kalau awak anak tunggal, tak adalah adik atau abang atau kakak. Okey, maknanya awak seorang lah. Okey, anak tunggal tu maksudnya dia seorang saja. Tu maksudnya anak tunggal. Okey, kalau ada adik, ada abang, ada kakak, dia kena sayang abang dan kakak dia. Kena hormat ibu dan ayah dia. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Baik, dalil Al-Quran. Okey, dalil Al-Quran. Apakah dalil kita pada hari ini? Ni dalil dia. Okey, surah Al-Isra. Okey, surah Al-Isra. Okey, Ustaz baca, awak boleh ikut. Kalau awak boleh ikut, kalau tak dapat ikut, awak boleh dengar bacaan Ustaz. Nanti makna dia kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Okey, surah Al-Isra. Apa maksud dia? Janganlah kamu berkata kepada mereka, yakni ibu dan bapa, dan janganlah kamu menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam surah Al-Isra sendiri menyatakan bahawasanya kita sebagai seorang anak, kita kena hormat dengan ibu dan ayah kita. Kena sayang ibu dan ayah kita. Sebab apa? Ibu yang melahirkan kita, ayah yang mencari rezeki, memberikan kita makan dan minum. Okey, walaupun sebenarnya Allah yang bagi makan dan minum, tapi daripada siapa? Siapa yang berusaha untuk mendapatkan makanan dan minum untuk kita? Ayah kita. Okey, pernah ayah kita pergi bekerja siang dan malam. Okey, kalau yang mak ayah dia yang bawa ayah dia yang membawa lori itu kesian. Okey, bekerja ke sana kemari untuk mencari rezeki. Ada ibu ayah yang bekerja sebagai menghantar makanan. Awak pun nampak macam mana mereka bekerja kerasnya untuk mencari rezeki, untuk memberi makan pada awak dan adik-beradik awak. Okey, jadi kita kena hormat ibu dan ayah kita. Okey, jangan berkata walaupun dalam Al-Quran dah sebut dah. Okey, pun kita tak boleh sebut. Ibu ni, ayah ni, okey, mak ni. Kejaplah. Okey, tak boleh. Kalau mak atau ayah minta tolong, kita kena segera tolong secepatnya. Okey, kalau kita ada urusan lain, kita kena cakap dengan yang baik. Okey, kita kena minta ataupun tangguh dengan cara yang baik. Mak, saya ada kerja sekolah ni, kejap lagi boleh? Cakap elok-elok. Okey, jangan menengking suara ataupun meninggi suara. Takut-takut nanti ibu dan ayah kita berkecil hati. Okey, apa yang jadi pada kita kalau ibu dan ayah kita berkecil hati? Sudah tentu hidup kita tak ada keberkatan. Okey, mak ayah kita pun mungkin jadi rasa kurang senang dengan kita. Okey, rasa perasaan kurang sayangnya tu pada kita. Okey, tapi jarang kita dengar mak ayah ni dia tak sayang kat anak-anak dia. Okey, anak-anak ada yang buang ibu dan ayah, tapi kita jarang dengar ibu dan ayah akan buang anak dia. Okey, mereka sudah tentu akan menatang anak mereka bagaikan minyak yang penuh. Okey, sayang ibu ayah dengan kita ni. Daripada sekecil-kecil tapak tangan sampailah besar, sampai awak boleh berjalan, awak boleh berlari, dia jaga awak betul-betul. Okey, kalau dia tak jaga awak betul-betul, tak adalah sekarang awak berada di sekolah. Okey, dalam keadaan badan yang sihat, segar, okey, seronok hadir ke sekolah seperti biasa. Baik. Yang seterusnya, apa itu keluarga harmoni? Keluarga harmoni yang pertama sekali dia menggunakan bahasa yang sopan. Kena guna bahasa yang sopan. Okey, jangan cakap tengking-tengking, guna bahasa yang elok. Okey, laras bahasa betulkan, suara kena rendahkan dengan ibu ayah kita. Okey, jangan tengking-tengking, cakap yang baik-baik. Okey, yang kedua, hormat menghormati. Kena hormat menghormati dengan ibu dan ayah kita. Kena hormat menghormati dengan adik-beradik kita. Okey, kalau kita nak pinjam barang adik ataupun nak pinjam barang abang kakak, kita cakap elok-elok. Okey, yang ketiga, utamakan orang tua. Kena belajarkan utamakan orang yang tua. Apa maksud kita utamakan orang yang tua? Maksudnya, contohnya dekat dalam rumah. Okey, dekat dalam rumah tu ada makanan dalam jumlah ataupun kuantiti yang sedikit. Okey, awak makan nasi lemak. Nasi lemak tu ada sikit lagi. Okey, nasi lemak tu ada sikit lagi. Awak tahu ibu awak tak makan lagi. Awak tinggalkan untuk ibu awak. Tu maksud utamakan orang yang tua. Okey, awak sebab dah cukup makan. Okey, bagi pula orang tua pula yang makan. Okey, yang keempat, ucapkan salam apabila bertemu. Kena ucapkan salam. Okey, jumpa ataupun balik rumah daripada luar. Okey, Assalamualaikum. Bagi salam dekat pintu rumah sebelum masuk rumah. Biasakan. Okey, bila kita bagi salam pada orang, okey, Allah pula beri salam pada kita. Maksud salam tu pun doa kan. Jadi Allah pula doakan pada kita. Yang kelima, saling menziarahi. Kena selalu ziarah lah. Ni kalau saudara mari kita, kalau hari raya sebagai contoh, pergi ziarah. Pergi ziarah atuk nenek, pergi ziarah pakcik, makcik awak. Okey, jangan duduk dekat rumah saja. Okey, pergi ziarah, jumpa saudara mari kita kenal saudara mari kita. Yang keenam, saling menyayangi. Ini yang paling penting lah. Yang nombor 6, kita kena saling menyayangi. Saling sayang ibu bapa masing-masing. Sayang
adik-beradik, okey, saling cinta mencintai, okey. Cinta tu bukan bercinta saja. Okey, cinta dengan mak ayah tu pun cinta. Cinta dengan adik-beradik tu pun cinta. Okey, maksud cinta tu sayanglah. Kita sayang mak ayah kita macam kita sayang diri kita sendiri. Baik, yang seterusnya. Apakah kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga? Okey, baca tajuk yang warna kuning tu sama-sama. Kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Apa kepentingan dia? Okey, kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Tengok yang nombor 1. Sebut sama-sama dengan Ustaz. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Macam tadi lah Ustaz sebut. Kita kena saling menyayangi lah. Okey. Ada ibu, ada ayah. Kita saling menyayangi. Kita tak tahu sampai bila kita akan hidup. Sampai bila mak ayah kita akan hidup. Okey, selagi mana mereka ada depan mata kita, kita kena sayang mereka, kita kena cinta mereka. Okey, tengok yang nombor 2. Merapatkan hubungan keluarga. Kena biasa rapatkan hubungan keluarga. Okey, kena biasa rapatkan hubungan keluarga. Tanya mak ayah awak nak makan apa. Nanti awak boleh cuba buatkan. Ataupun tanya mak ayah awak nak minta tolong apa. Nanti awak boleh tolong. Okey, rapatkan hubungan dengan keluarga. Dengan mak ayah awak. Ataupun dengan adik-beradik awak. Tanya adik awak. Okey, kalau ada adik awak yang sudah masuk dalam taska ataupun mereka mula untuk belajar menulis, awak tolonglah mereka belajar tulis. Okey, tulis huruf 1, tulis nombor 1, 2, 3 ataupun huruf A, B, C. Okey, tolong mereka. Nombor 3. Kebahagiaan keluarga terjamin. Kebahagiaan keluarga terjamin. Kebahagiaan keluarga terjamin. Bila kita dah saling menyayangi, kita tolong menolong, sudah tentu keluarga tu akan jadi bahagia, akan jadi harmoni. Nombor 4, mendapat rahmat Allah. Okey, mendapat rahmat Allah. Mendapat rahmat Allah. Bila kita saling menyayangi, kita cinta mak ayah kita, okey, mak ayah kita cintakan kita, dan kemudian barulah rahmat Allah tu datang dekat dalam rumah tersebut. Rumah tersebut barulah rahmat Allah akan datang. Okey, sebab apa? Dalam rumah tersebut, dalam ahli keluarga tersebut, mereka saling menyayangi, mereka cinta mencintai. Okey, secara tak langsung kita menjemput rahmat Allah tu masuk ke dalam rumah kita. Seterusnya, okey, baca tajuk dia, akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Yang warna kuning Akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Apa akibat dia kalau kita abaikan adab dengan ibu ayah kita, dengan adik-beradik kita? Apa akibat dia? Kita tengok yang nombor 1. Hilang kasih sayang antara keluarga. Okey, nombor 1, hilang kasih sayang antara keluarga. Hilang kasih sayang antara keluarga. Bila kita tak ada adab dengan keluarga kita, kita tinggi suara, okey, kita tengking mak ayah kita, maka kasih sayang tu tak ada. Tak ada rasa cinta kita dekat mak ayah kita. Tak ada rasa hormat kita pada mak ayah kita. Okey, kita tak cinta dengan adik-beradik kita. Sebab apa? Sebab tadilah, kita tinggi suara, okay, kita tengking. Okey, secara tak langsung perasaan kasih sayang tu akan hilang. Nombor 2, melambangkan peribadi yang buruk. Melambangkan peribadi yang buruk. Melambangkan peribadi yang buruk. Nombor 2 ni. Bila kita tinggi suara, bila kita bercakap dengan bahasa yang kasar, sudah tentu ia menunjukkan peribadi kita tak baiklah, tak bagus. Okey, peribadi yang buruk. Peribadi yang buruk. Okey, kena belajar untuk cakap bahasa yang elok, bahasa yang beradab dengan mak ayah kita. Okey, kena biasakan bercakap dengan bahasa yang beradab. Dari kecil ni kita kena mula. Okey, jangan dah tunggu dah besar baru nak mula. Okey, dah lambat. Okey, daripada sekarang. Sebab apa? Sebab apa macam saya cakap tadi lah. Okey, umur seseorang ni tak tentu. Okey, bila-bila masa je mak ayah awak akan pergi. Okey, jadi selagi mana ada depan mata ni, kita kena hormat ibu dan ayah kita. Nombor 3, merenggangkan hubungan keluarga. Okey, baca sama-sama. Merenggangkan hubungan keluarga. Merenggangkan hubungan keluarga. Okey, merenggangkan hubungan keluarga. Bila satu keluarga tu tidak beradab antara satu sama lain, tak ada rasa perasaan kasih sayang tu tadi, maka hubungan keluarga tu jadi renggang lah. Masing-masing buat hal masing-masing.
Okey, tak nak bertegur. Okey, tak nak bercakap. Masing-masing buat hal masing-masing. Okey, lagi zaman yang ada telefon sekarang kan. Masing-masing dekat rumah ada telefon. Masing-masing semua tengok telefon. Jadi maka hilang rasa kasih sayang dekat dalam keluarga tersebut. Sebab apa? Sibuk dengan hal masing-masing semua. Nombor 4, dimurkai oleh Allah. Bila keluarga berpecah belah, maka Allah akan murka lah. Allah dah tak sayang. Okey, kita kena jaga hubungan keluarga kita supaya tidak berpecah belah. Okey, jaga hubungan dengan mak ayah. Hormat mak ayah awak. Okey, hormat adik-beradik awak. Okey, elakkan daripada kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, okey, tugasan pada hari ini. Okey, awak boleh lihat muka surat 132 dulu. Okey, 132. Okey, tengok yang nombor 1. Lengkapkan. Ini pengertian tadi yang kita dah baca pada permulaan pembelajaran tadi. Pengertian awak kena isi tempat kosong ni lah. Okey, ada tempat kosong 1, 2, 3. Awak kena isi dengan perkataan yang ada dekat atas ni. Contohnya keluarga kita ialah apa? Orang. Okey, contohnya yang ni tadi jawapannya orang. Jadi tulis kat sini orang. Okey, yang mempunyai pertalian apa? Persaudaraan dengan kita. Awak sambunglah. Okey, yang seterusnya. Baik, yang bawah yang aktiviti yang kedua. Okey, aktiviti kedua. Tandakan jawapan yang betul. Tandakan jawapan yang betul ni awak kena tanda mana keluarga awak. Mana keluarga yang biasanya ada, yang cukup. Walaupun awak anak tunggal, okey, biasanya ada. Contoh yang pertama ibu, kedua nenek, ayah, jiran, adik, kawan, abang. Okey, jiran tu ahli keluarga tak? Kawan tu tadi ahli keluarga tak? Kalau bukan janganlah tanda. Kalau ya, awak tandalah. Okey, tanda macam mana? Okey, tanda yang dekat kotak kosong ni contohnya ibu. Ibu tentulah ahli keluarga kita, tandakan. Okey, ayah ahli keluarga kita, tandakan. Okey, mana yang ahli keluarga sahaja awak tandakan. Kalau yang bukan ahli keluarga, tinggalkan dalam keadaan petak yang kosong. Baik, yang seterusnya. Kita lihat muka surat seterusnya. Muka surat 133 dan 134. Okey, 133 dulu. Aktiviti dia padankan. Okey, padankan. Yang pertama kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Yang kedua, akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Yang pertama tadi. Yang nombor 1 tu, merapatkan silaturahim. Nampak orang bersalam tu. Jadi, kepentingan amal adab ke akibat? Okey, sudah tentu ke kepentingan. Jadi, gariskan. Yang kedua, hubungan semakin renggang. Awak nampak kan? Contohnya tu awak lalu je dekat belakang tu. Tak bagi tahu pun mak ayah awak nak pergi mana. Okey, tanda-tanda hubungan keluarga yang renggang. Jadi mana? Mestilah akibat. Okey, sebab tak ada adab. Kita tak belajar adab. Hilang kasih sayang. Tengok ada adik tu menangis. Awak biarkan je. Okey, tu akibat. Okey. Cuba cari yang lagi satu tu, kebahagiaan keluarga terjamin. Okey, cuba awak cari lagi satu. Baik, seterusnya. Pilih dan tulis. Awak kena pilih dan tulis. Macam mana ni? Okey, tengok yang nombor 1 tu. Ustaz bagi contoh yang nombor 1. Nampak ada pinggan ataupun pinggan pecah tu. Okey, nombor 1. Agak-agak apa ya? Apakah dialog? Apakah yang kita nak cakap dengan ibu kita? Okey, apa yang kita nak cakap? Tentulah kita minta maaf. Okey. Jadi mana pernyataan dia? Pernyataan dia yang atas ni. Okey, yang nombor 1 ni. Maafkan saya ibu, kita minta maaf. Okey, maafkan. Maafkan saya ibu. Tulisan ustaz besar. Ustaz tulis dekat skrin kan, jadi susah sikit. Awak sambung nantilah. Okay, contohnya yang nombor 2. Apa yang nombor 2 tu? Datang pergi rumah nenek tu. Gambar pergi rumah nenek tu. Apa nak cakap? Bila kita datang rumah orang, apa nak cakap? Kita mesti bagi salam. Bila bagi salam, inilah yang nombor 2. Assalamualaikum nenek. Okey, bagi salam. Assalamualaikum nenek. Okey, sambunglah yang seterusnya. Ustaz bagi contoh saja. Okey. Okey, itu saja daripada Ustaz. Okey, apa yang kita dapat belajar pada hari ini adalah kita kena mengamalkan adab berkeluarga dalam
seharian kita. Okey, adab berkeluarga ni dia bukan saja-saja, ataupun adab berkeluarga ni kita kena amalkan setiap hari. Kena ada adab dengan mak ayah kita. Okey, kalau kita daripada sekarang kita tak latih diri kita untuk beradab, nanti besok besar tengoklah. Itu yang tak ada adab dengan keluarga, tak bahasa kasar dengan mak ayah. Okey, daripada sekarang kita kena cakap yang elok-elok. Okey, bahasa yang elok, bahasa yang cantik. Okey, dengan adik-beradik kita sayang, jangan bergaduh. Okey, saling hormat menghormati. Okey, hormat dengan mak ayah kita. Sebab apa? Mereka yang melahirkan kita dan mendidik kita serta menjaga kita. Okey, sampai kita besar sekarang. Semuanya sebab ibu dan ayah kita. Okey, mereka yang bertungkus lumus, okey, membesarkan kita. Okey, mereka tak minta bayaran pun. Apa yang cuma perlu kita buat adalah kita kena hormat dengan ibu dan ayah kita. Okey, sekadar itu saja dari Ustaz. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini menjadi satu amalan untuk diri kita. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.